Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, untuk video cikgu ini kita akan sambung bab 9 iaitu laju dan pecutan bagi subjek matematik tingkatan 2. Baik, untuk subtopik 9.2 pecutan, pada video cikgu sebelum ini kita telah belajar apa itu yang dimasukkan dengan pecutan. Okey, jadi untuk minggu ini kita akan sambung iaitu bagaimana untuk melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit. Jadi cikgu harap kamu ingat lagi apa yang dikatakan dengan pecutan iaitu antara kadar bagi perubahan laju terhadap masa. Okey, pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, ini adalah rumus bagi pecutan. Dan kalau kita belajar sebelum ni 9.1 berkenaan dengan laju iaitu laju sama dengan perubahan kadar antara bagi laju ialah perubahan antara jarak terhadap masa. Okey. Ini dua perkara ni kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas. Okey, untuk hari ini kita akan fokus macam mana kita nak buat penukaran unit bagi pecutan. Okey, baik. Cikgu terangkan contoh. Baik, contoh yang pertama. Tukarkan 420 meter per minit. Okey, per minit. Ini kalau kita lihat ini, meter per minit ini adalah laju kan, unit laju. Per minit. Bila ada lagi per minit, maksudnya kat sini, nilai ini adalah nilai bagi pecutan. Okey, sebab apa? Dia perubahan laju bahagikan dengan masa per meter per minit per minit. Ini adalah unit ukuran bagi pecutan. Dia suruh tukar kepada unit kilometer per minit per minit. Okey, bagaimana kita nak tukarkan? Baik, pertama sekali kita tulis dahulu 420 meter per minit. Maksud per minit ini, okey, kita buat sini ni 420 meter per minit. Per minit lagi sekali, per ni maksudnya ia adalah operasi bahagi. Bahagi. Per minit. Kita letak minit di bawah. Okey, tukarkan dalam bentuk pecahan sebegini. 420 meter per minit per minit. Okey, MIN ni maksudnya minit lah. Okey, sama dengan, okey, yang ini meter per minit kita huraikan lagi. Kita jadikan dia 420 meter. Okey, per ini kita tukarkan dalam bentuk pecahan per minit. Baik, yang ini cikgu cakap dalam bentuk pecahan, dia adalah operasi bahagi. Sebab itulah kita buat bahagi minit. Okey, tukarkan bentuk ini jadi seperti ini. Okey, kemudian barulah kita nak tukarkan kilometer per minit. Sekarang ni kilometer per minit. Ini unit meter. Yang ini kita nak tukarkan kepada unit kilometer. Okey, minit ini kita tak perlu tukar sebab dia kilometer per minit. Okey, per minit. Masih lagi minit, ini pun kita tidak perlu tukar. Minit dan minit ini kita tidak perlu tukar. Yang hanya kita perlu tukar ialah meter kepada kilometer. Baik, kita dah belajar 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Ataupun untuk tukar kilometer kepada meter, kita perlu darabkan dengan 1000. Tapi daripada meter kepada kilometer, kita perlu bahagikan dengan 1000. Oleh itu, apa perlu kita buat? Okey, unit meter ini, 420 meter ini, kita perlu tukarkan kepada kilometer, maksudnya bahagi 1000. Baik, cikgu tak nak terangkan yang ini. Yang ini kita tak payah tulis pun tak apa. Okey, cikgu turun langkau sini. Okey, 420 meter tadi ini. Okey, 420 meter ini pun tak payah tulis pun tak apa. Langkau terus ke bawah ni. Yang penting kita nampak macam mana nak tukarkan meter ini kepada kilometer. Okey, tengok ni 420 meter tadi tu bahagikan dengan 1000 supaya kita dapat unit kilometer kat sini. Tak? Asal tadi meter tukar kepada kilometer, apa perlu kita buat? 420 bahagi. Dia buat dalam bentuk pecahan. 420 bahagi 1000. Okey? Per minit. Salinkan sekali lagi minit. Bahagi tetap sama minit. Ini tak perlu tukar. Yang perlu tukar meter kepada kilometer. Sebab tu 420 bahagi 1000.
Baik, bila kita dah selesaikan 420 bahagi 1000, maka kita akan dapat 0.42 kilometer. Okey, sekarang ada kilometer, minit. Baik, yang ini, bahagi minit ini, macam mana boleh dapat darab 1 per minit? Okey, ini maksud dia ialah 0.42 kilometer per minit, okey, bahagi minit per 1. Okey. Ini operasi pecahan. Pecahan yang melibatkan operasi bahagi, kita kena buat darab songsang. Yang ini memang asas lah. Asas belajar matematik mesti dah tahu ni. Okey. 0.42. Okey. Kita tukarkan bahagi ni buat darab songsang, darab 1 bawa ke atas per minit. Tukarkan dia, songsangkan dia. Okey. Tukarkan ni jadi operasi darab. Tu yang dapat begini. Kemudian, okay, bila operasi darab, kita darabkan macam biasa. 0.42 darab 1 dapat 0.42 minit darab minit. Tu yang kita akan dapat minit kuasa 2. Jadi kat sini kita akan dapat 0.42 kilometer per minit darab minit, minit kuasa 2. Okay? Minit darab minit, minit kuasa 2. Darabkan 2 kali. Jadi, kesimpulannya, jawapan akhirnya kita akan dapat 0.42 km per ini maksudnya ni lah bahagi ni. 0.42 km per minit kuasa 2. Okey, ini adalah unit bagi pecutan. Soalan dia suruh tukar kepada unit kilometer per minit. Inilah. Ini maksudnya kilometer per minit per minit. Minit dia jadi kuasa 2. Okey, itu cara untuk tukarkan unit. Okey, jelas Tengok soalan, tengok apa yang kita perlu tukarkan. Tukarkan mana yang berkenaan sahaja. Meter kepada kilometer, jadi tukarkan je lah yang atas ini sahaja. Okey, kena ingat yang inilah cara kutukar. Kalau meter nak pergi kepada kilometer, kita kena bahagi 1000. Okey, guna kaedah tukarkan dalam bentuk pecahan. Pecahan ni maksudnya operasi bahagi. Okey. Itu contoh yang pertama. Baik, contoh yang kedua. Rani berbasikal selama, yang ni 3/4 Terpotong, cikgu crop, cikgu terpotong pula. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Okey, kita nak cari pecutan perubahan laju bahagikan dengan masa. Okay, sekarang perubahan laju dia dah bagi 18 km per jam. Masa dia bagi hanya unit 3/4 jam. Okey, perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang. Okey, kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Okey, sekarang ni waktu balik dia mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik. Okey, maksudnya daripada masa 3/4 jam ni, dia ambil masa kurang 40% untuk masa balik tapi perubahan laju yang sama. Dia suruh hitung beza pecutan antara pergi dan balik. Okey, sekarang kita cari dulu pecutan untuk semasa pergi. Pecutan semasa pergi. Okey, untuk cari pecutan, perubahan laju bahagikan dengan masa. Perubahan laju, okey, 18 km per jam. Okey, masa dia kata 3/4 jam. Jadi kita akan dapat pecutan semasa pergi adalah 24 km per jam kuasa 2. Kenapa J kuasa 2 ni? J dengan J ni J kuasa 2. Okey, sekarang ni dia kata untuk cari masa untuk semasa pulang, masa diambil semasa pulang, okey, dia kata 40% dia kurang. Jadi kita kena kira dah dulu. Masa berkurang 40% tu bersamaan dengan berapa jam. Sebab tu buat kat sini 40% darabkan dengan 3/4 jam tadi. Masa pergi okey, 40% darab dengan 3/4 jam, kita akan dapat 0.3 jam. Okey, ini peratus Masa dia berkurang sebanyak 0.3 jam. Masa berkurang. Tapi masa yang diambil tu kita kena kira. Okey,
Macam mana? 0.75, okey, yang ini masa untuk pergi ni. 3/4 jam ni maksudnya 0.75 jam. Okey. Kita tukarkan dalam unit perpuluhan. 0.75 tolakkan dengan 0.3 jam. Kita akan dapat 0.45 jam. Jadi masa pergi 3/4 jam, masa pulang adalah 0.45 jam. Jadi untuk cari pecutan semasa pulang, okey, perubahan laju masih sama, 18 km per jam bahagikan dengan 0.45 jam. Dan kita akan dapat pecutan semasa pulang adalah 40 km per jam kuasa 2. Okey, jadi beza pecutan. Untuk cari beza pecutan, apa perlu kita buat? Kita perlu tolak lah untuk cari beza kan. Okey, jadi untuk masa pecutan pulang, tolakkan dengan pecutan masa pergi, 40 km ini. Okey, 40 km tadi, tolakkan dengan 24 km per jam. Maka jawapannya kita akan dapat beza pecutannya 16 km per jam kuasa 2. Okey, baik, boleh ya? Itu contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini contoh yang terakhir cikgu akan terangkan. Baik, Semi memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitung pecutan dalam kilometer per jam per jam. Okey, sekarang ini soalan dia suruh cari pecutan. Okey, perubahan laju kita tahu. Untuk cari perubahan laju kita perlu kirakan laju akhir tolakkan dengan laju awal. Okey. Laju akhir dia adalah dia menambah kelajuan. Okey, ini kelajuan akhir dia adalah 100 km per jam tolakkan dengan 70 km per jam. Dan kita akan dapat sini 30 km per jam. Okey, ni kmj ada slash. Okey, ini adalah perubahan laju dia. Okey, jadi kat sini kita nak kira pecutan, kita tuliskan sini pecutan. Okey, sama dengan, patutnya cikgu tulis perubahan laju tak sini tak perlu letak kat sini. Tak apalah, cikgu dah buat kat sini. Okey, kita letak pecutan sama dengan, kita dah tahu perubahan laju bahagi masa. Perubahan laju kita dah dapat laju akhir tolak laju awal tadi, iaitu 30 km per jam. Jadi kita letakkan 30 km per jam. Okey, bahagikan dengan masa. Okey, masanya, ya. Baik, masa dia diberi adalah 30 minit. Jadi kita letak kat sini 30 minit. Baik, tapi soalan dia kata dia nak dalam kilometer per jam per jam. Baik, untuk laju kilometer per jam, betul lah kita dah dapat kilometer per jam. Cumanya untuk masa kat sini diberikan per jam. Tapi unit yang kita dapat tadi yang diberi 30 minit. Soalan nak dalam bentuk jam. Jadi apa perlu kita buat? Atas ini kita tak perlu tukar. Yang perlu kita tukar adalah minit ini kepada jam. Okey? Jadi kita dah tahu 1 jam bersamaan dengan jam nak pergi kepada minit. Apa perlu kita buat? Kita perlu darabkan dengan 60. Tapi kalau minit nak pergi kepada jam, kita perlu bahagikan dengan 60. Jadi kat sini kita salin semula 30 km per jam bahagikan, apa perlu buat? 30 minit ini kita perlu bahagikan dengan 60 supaya kita dapat tukar dalam unit jam. Nampak? 30 bahagi, buat aja dalam bentuk pecahan begini. 30 per 60 ni maksudnya 30 bahagi 60, tukar dalam minit kepada jam. Okey, jadi kita akan dapat 30 km per jam. Okey, kita bahagikan dengan 30 bahagi 60, kita akan dapat 0.5 jam. Okey, selesaikan. 30 kita bahagikan dengan 0.5, kita akan dapat 60 km per jam per jam. Okey, mudah kan? Selesai. Okey, selesai soalan.
A. Baik, soalan B. Soalan B masih lagi guna unit yang sama 70 km dan 100 ni. Jadi kita tuliskan pecutan sama dengan perubahan laju dia 30 km per jam bahagikan dalam unit 30 minit. Tapi soalan B, dia nak dalam unit kilometer per jam per saat. Tadi per jam, sekarang per saat. Maksudnya, minit ini kita tukar pada unit saat. Okey. Kalau 1 jam 60 minit, 1 minit bersamaan dengan 60 saat, darab 60 saat. Tapi, kalau minit nak pergi kepada saat, kita perlu darabkan, ni minit nak pergi saat darab 60. Okey, saat nak pergi pada minit bahagi 60. Okey, sekarang ni minit nak pergi kepada saat darab 60. Senanglah ni. Jadi kita perlu buat 30 km per jam ni tak perlu ubah. Okey, 30 minit nak pergi pada saat kena darab 60. Apa perlu kita buat? 30 darab sahajakan dengan 60 supaya unit bawah ini bertukar jadi saat. Okey, jadi 30 km per jam bahagikan dengan 30 darabkan dengan 60. Kita kira guna kalkulator. Kita akan dapat 1800 saat. Okey, kita selesaikan 30 bahagikan dengan 1800 dan kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 1. Kita bundarkan jadi 4 tempat perpuluhan. Sifar perpuluhan sifar 167 km per jam per saat. Okey. Selesai. Okey, itu sahaja untuk penerangan cikgu bagi subtopik ini, penukaran unit bagi unit pecutan. Jadi, yang penting kamu kena tahu bagaimana untuk tukarkan, kalau bagi kilometer kepada meter, penukaran unit dia darab 1000 bahagi 1000. Kalau jam, minit, saat, inilah rumus dia. Itu yang penting. Okey? Kalau dia beri soalan ini, kalau kilometer per jam, soalan dah beri dalam unit kilometer per jam, tak perlu tukar yang atas, tukarkan yang masa saja. Pada minit, tukarkan pada jam. Gunakan rumus yang ini. Okey? Pastikan ingat pecutan maksudnya perubahan laju bahagikan dengan masa. Kalau soalan begini, dia dibagi perubahan laju. Daripada 70 km pergi kepada 100 km. Jadi kita kena tukarkan dulu, kena kira dulu perubahan laju dia. Laju akhir tolak dengan laju awal. Barulah kita tukarkan unit yang berkaitan. Okey, itu saja. Nanti buat latihan dalam modul, cikgu akan bagi tahu. Tak banyak pun, dah siap hantar dalam grup Telegram. Baik murid-murid, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.